Assalamualaikum guys, welcome back. Semalam kecoh pasal isu berkenaan dengan seorang lelaki yang mendakwa dia dah pun berjaya memurtadkan gadis Melayu dengan cara bawa gadis tersebut pergi ke negara lain dan kemudian murtadkan dekat sana. Dan of course isu ni menjadi viral dan macam biasa akan ada alasan-alasan yang kelakar. Untuk isu ni, kata si pengupload tu ataupun si lelaki terbabit, dia tengah mabuk waktu dia buat video tu, jadi dia pun ting tong tak tahu apa benda dia buat kan. Itu katanya. Tapi itulah, kalau dalam filem Tamil bolehlah kita terima alasan macam tu untuk kita teruskan lagi cerita sampai ke ending kan. But ini dunia reality. If you do something, you have to face the consequences. Aku sebenarnya memang tabik gila dekat netizen. Sebabnya bila isu ni timbul, serta-merta dengan pantas diorang dapat cari alamat dia, diorang pergi ke rumah dia. Dan ikutkan laporan, ada sekumpulan orang awam yang dah pun berada di rumah lelaki terbabit. Bukan apa, nak ajak mengetih lah. Sebab nampak macam power gila kan, boleh murtadkan orang semua kan. So kita nak interview lah. Dia nak attention, kita bagi. Dan polis pun dapat laporan dan pergi ke rumah lelaki terbabit. Tapi memang tak jumpa lah, tak tahulah dia pergi mana. Mungkin pergi beli arak kot. Dan sedar tentang berita viral dan juga bahaya statement yang dibuat oleh suami dia, isteri kepada lelaki terbabit tampil dengan satu video memohon maaf kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya dan kaum Muslim secara khususnya pasal apa yang telah dilakukan oleh suami dia. Tapi itulah, tengok Sembang berani sangat murtadkan sana, murtadkan sini. Jangan semua orang salahkan saya. Bila orang Malaysia ketuk pintu, dah hilang dah. Tak tahulah, bebet dia pergi murtad dekat negara lain kot. Dan dekat dalam video yang dah pun dimaknai oleh isteri kepada lelaki terbabit, aku sebenarnya rasa sedih lah. Sebab boleh nampak lah hilang kepercayaan wanita terbabit kepada agama Islam. Siap kata nak sujud hanya demi kepentingan diri sendiri dan juga suami dia. Tolonglah. Bersujud di kaki kalian semua pun tak ada masalah. Maafkan suami saya. Kami pun punya anak kecil-kecil lagi. Bukanlah kita nak cari salah ke nak bongkak ke apa kan. Tapi bila kau kata kau nak sujud, kau faham tak apa makna dia? Demi Tuhan, kita tak akan buat apa lagi. Demi Tuhan. Tuhan yang mana tu? Hanya Tuhan yang tahu macam mana. Sekarang pun aku tengah pisah sama anak aku. Tolonglah. Anak aku masih butuh aku sama ayahnya. Islam sama Hindu saya memang tahu sama. Sebab kita satu tujuan kan. Sembah Tuhan juga. Bila masa pula kita sama? Okay, so biar kita selidik standard permohonan maaf sekiranya berita anda menjadi viral. Yang pertama, buat muka sedih, check. Ada anak kecil, ada tanggungan, check. Tak sengaja, check. So kalau ikutkan standard permohonan maaf ni, kita ada lebih kurang dalam 472,492 permohonan yang lebih kurang sama. Jadinya sila cuba lagi. Yang pertama, terlajak perahu boleh diundur. Terlajak kata, kecut telur. Dia tak kisahlah sebenarnya kalau kata kau mabuk ke, kau bangang ke apa ke, isu sensitif tolong jangan sentuh. Kalau kata kau dah tahu bila kau mabuk tu kau jadi gila, kenapa kau nak minum juga? So sekarang ni orang dah naik gila cari kau sampai dapat. Apa yang kau nak buat? Ini adalah peringatan untuk semua. Yang kedua, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Sepandai-pandai buat murtad, dah kantoi tak keruan jadinya. Tak payah kau nak riak, tak payah kau nak bongkak, tak payah kau nak berlagak tunjuk yang kau dah berjaya buat benda yang tak betul dekat media sosial. In fact, tak payah kau nak bangga, canang satu dunia, canang dekat member-member apa yang kau dah buat. Sedangkan kau tahu benda tu salah. Itu perangai level 1 gangster. Kalau gangster yang betul, dia akan relax je, dia buat kerja dia diam-diam. Sekarang ni berani buat, berani yang tanggung. Apapun isu ni buatkan ramai yang mengecam, termasuk penganut agama Hindu sendiri juga. Sebab kau tak patut bangga yang kau dah pun berjaya meruntuhkan pegangan orang lain. Kalau tengok sekarang ni umat Islam semakin berkembang, kami tak ada pula nak sembang gebang. Apapun diharapkan pihak berkuasa dapat cari mamak ni sampai dapat. And please,
set example untuk orang yang sebenarnya memecah belahkan bukan sahaja kaum tapi juga sesama penganut agama lain-lain ni, supaya kejadian yang sama tak berulang. Dan kepada semua, especially non-Muslim, Rasul kami Nabi Muhammad SAW dah pun tekankan untuk kami sama-sama menghormati mereka yang menganut agama lain dan tak mendiskriminasi sesiapa hanya disebabkan oleh pegangan mereka. Jadi tak timbul isu dekat sini yang kami merendahkan agama yang lain ke apa ke, kerana kami yakin hidayah itu milik Allah. Dan akhir kata pepantun, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau hati kuat pada Allah, sejuta dugaan selamba tolak tepi. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe, okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.